Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi pada hari ini iaitu hari Jumaat dengan subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Tajuk hari ini adalah pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial iaitu kekeluargaan. Okey. Yang pertama sekali kita melihat apa itu objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, yang pertama ialah menjelaskan maksud sumbang mahram. Dan yang kedua ialah membincangkan peranan ahli keluarga untuk mengelak sumbang mahram. Dan yang ketiga ialah menjana idea untuk melaporkan kes sumbang mahram. Okey, murid-murid, kita akan tengok satu persatu, iaitu yang pertama ialah apa maksud sumbang mahram. Okey. Yang pertama ialah menurut Kamus Dewan, sumbang mahram merupakan perlakuan zina yang berlaku antara ahli keluarga yang terdekat. Okey, yang kedua pula ialah menurut Jabatan Agama Islam Selangor 2011 mendefinisikan sumbang mahram sebagai perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang ada pertalian darah dengan mangsa. Okey, murid-murid, untuk lebih memahami apa itu sumbang mahram, kita lihat perbualan di antara seorang ibu dengan seorang anak. Okey, kita tengok Okey, yang pertama, ibu. Apakah maksud peribahasa haruan makan anak? Anak dia tanya kepada ibu. Okey, ibu pun menjawab. Haruan makan anak ialah seseorang yang sepatutnya menjadi pelindung ahli keluarga, tetapi telah menganiaya ahli keluarganya sendiri. Okey, anak dia pula tanya pula, bagaimana perkara itu boleh berlaku? Okey, perkara itu boleh berlaku dalam sesebuah keluarga seperti antara abang dengan adik perempuan atau ayah dengan anak perempuannya. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan sumbang mahram. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada topik yang seterusnya adalah cara mengelakkan sumbang mahram. Okey, cara mengelakkan sumbang mahram ni dia ada 4. Yang pertama ialah mengunci pintu bilik. Okey, kita nak mengunci pintu bilik, anak-anak nak mengunci pintu bilik semasa berada dalam bilik. Okey, yang kedua, meminta kebenaran sebelum masuk bilik. Okey, adik ke abang ke nak masuk bilik kita ialah kena meminta kebenaran. Okey, yang seterusnya ialah memakai pakaian yang sopan semasa di rumah. Okey, kita tengok gambar yang tertera di PowerPoint itu. Okey, itulah yang kita kena pakai sopan. Walaupun kita berada di rumah, kita adalah memakai pakaian sopan di depan mak ayah kita, adik-beradik kita untuk mengelakkan berlakunya sumbang mahram. Okey, yang seterusnya iaitu yang keempat ialah mengamalkan konsep sentuhan selamat dan tidak selamat dalam ahli keluarga. Dalam ahli keluarga kita pun kita ada sentuhan selamat, sentuhan dan tidak selamat. Okey, kita tengok apa itu sentuhan tidak selamat. Okey, pada gambar yang dipaparkan ni adalah sentuhan tidak selamat, di mana pada lelaki di bahagian mulut, bahagian dada dan bahagian alat sulit. Sama juga dengan perempuan, bahagian mulut, bahagian dada dan bahagian alat sulit. Ini adalah sentuhan tidak selamat. Okey, maknanya di tiga-tiga tempat ni tidak boleh disentuh, maupun abang, adik, ayah. Itu adalah sentuhan yang tidak selamat. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan keluarga. Okey, peranan keluarga ni terbahagi kepada 3, ibu bapa, dan adik-beradik.
Okey, semua dalam keluarga kita berperanan dalam menangani masalah sumbang mahram. Okey, yang pertama iaitu peranan ibu. Okey, peranan ibu ni adalah untuk mestilah mendidik anak untuk berpakaian sopan. Kena. Ibu ni adalah mengajar anak-anak memakai pakaian yang sopan, yang tidak menjolok mata walaupun berada di dalam rumah. Yang seterusnya, yang kedua iaitu mengasingkan tempat tidur anak-anak berlainan jantina. Bila dah besar, bila dah pandai berfikir, hendaklah mengasingkan tempat tidur anak lelaki dan anak perempuan. Kenapa? Sebab untuk mengelakkan berlakunya sumbang mahram. Okey, peranan bapa pula. Okey, peranan bapa ni adalah memberi didikan agama. Bapa ni berperanan dalam memberi didikan agama kepada anak-anak. Ajar mengaji, ajar solat. Itu adalah peranan bapa. Yang seterusnya, mengawal penggunaan media sosial. Yang ni kebanyakan murid-murid kita sekarang ni, media sosial ni nombor satu. Jadi peranan bapa ni ialah kena kawal penggunaan media sosial anak-anak. Sebab dalam media sosial ni macam-macam ada. Kalau kita pandai guna, insya-Allah tak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Kalau kita ikutkan nafsu kita, habislah penggunaan sosial ni merosakkan diri kita sendiri. Okey, seterusnya peranan keluarga dari segi adik-beradik. Okey. Dari segi adik-beradik pula adalah yang pertama, memahami batasan pergaulan adik-beradik. Adik-beradik, abang, adik, kakak kena tahu batas-batas pergaulan di antara lelaki dan perempuan walaupun adik-beradik. Kena ingat sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat. Itu. Yang kedua ialah mengetahui dan memahami hak privasi adik-beradik. Hak privasi ni kena faham adik-beradik kita. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada jika berlaku kes sumbang mahram ni, di mana kita nak melaporkan kes-kes yang tersebut. Okey, ialah melaporkan kes sumbang mahram ni lah. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, yang pertama ialah mengadu kepada orang yang dipercayai. Andai kata berlaku sumbang mahram, kita hendaklah melaporkan kepada orang yang dipercayai. Okey, dalam keluarga kita, contohnya kita mempercayai ibu kita. Okey, kita kena mengadu kepada ibu kita. Cakap betul-betul kat ibu, cerita apa yang berlaku ke atas diri kita. Ini adalah cara melaporkan kes sumbang mahram. Okey, yang kedua adalah lapor kepada pihak polis. Yang ni kalau ada berlakunya kes-kes seumpama ini, hendaklah melaporkan kepada pihak polis. Yang seterusnya ialah yang ketiga, iaitu talian kecemasan anda 999. Hubungi talian kecemasan ni 999 dan cerita apa yang berlaku ke atas diri kita. Okey, yang seterusnya ialah talian kasih. Talian kasih ni iaitu 15999. Hubungilah talian kasih. Kalau ada berlakunya kes sumbang mahram di antara kita lah. Okey, yang seterusnya ialah melaporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, Jabatan Kebajikan Masyarakat ni adalah untuk melindungilah kanak-kanak, ya. Ni adalah JKM. Laporlah. Kelima-lima ni adalah cara untuk kita melaporkan kes sumbang mahram. Okey. Setakat itu saja yang
kita dapat mempelajari subjek pendidikan kesihatan, iaitu apa, kekeluargaan, iaitu okey, kita belajar pada hari ini iaitu yang pertama, definisi sembang mahram, lepas tu cara kita nak mengelakkan berlakunya sumbang mahram tersebut. Yang ketiga ialah peranan keluarga kita, peranan ibu, peranan bapa, peranan adik-beradik. Dan yang terakhir ialah macam mana kalau berlakunya sumbang mahram, di mana uh, tempat yang kita hendak mengadu, yang dia boleh dipercayai, tempat pada polis, kasih, talian kasih, talian hubungan 999 dan JKM. Okey, itu saja untuk pembelajaran pendidikan kesihatan pada hari ini. Nanti soalan akan cikgu bagikan dalam bentuk Telegram. Cikgu harap semua murid-murid dapat menjawab dan menghantar tugasan anak-anak sekalian. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Sebarang pertanyaan boleh hubungi cikgu di talian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.